Pendedahan hari ini adalah mengenai pelaburan Felda di Amerika Syarikat. Ya. Banyak lagi syarikat-syarikat pelaburan luar negeri yang Felda ada. Ya. Dan di sana ada laporan audit mengenai prestasi syarikat-syarikat berkenaan. Dan hari ini kita dedahkan satu dulu, iaitu pelaburan Felda di dalam sebuah syarikat di Amerika, dikatakan syarikat oleochemical yang pesat berkembang di Amerika Syarikat, iaitu Twin Rivers Technology Holdings Amerika Syarikat. Twin Rivers Technology Holding ni ada anak-anak syarikat dia di Amerika dan juga di Kanada. Ya. Kita akan dedahkan prestasi tahun berakhir pada 31 Disember 2010. Ini adalah akaun yang telah diaudit, ya. Akaun terkini untuk tahun 2011 belum keluar lagi, ya. Dia hanya akan diterbitkan bila sudah diaudit oleh pengaudit bertauliah, ya. Setakat ini yang ada dengan kita, yang kita dapat ialah akaun teraudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2010. Syarikat yang memegang pelaburan atau menjaga pelaburan di Amerika ini adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia, ya. Nama syarikat itu ialah Federal Global Ventures North America Sdn Bhd. Jadi syarikat ini ditubuhkan oleh Felda. Tujuan syarikat ialah dia akan jadi syarikat pegangan kepada semua pelaburan yang ada di Amerika, di North America, di Amerika Utara. Kita sebut di Amerika Utara itu termasuklah Amerika Syarikat dan Kanada, ya. Tercatat di dalam laporan audit, dua orang pengarah syarikat Felda Global Ventures North America Sdn Bhd ialah Datuk Zulkifli bin Abdul Wahab dan Datuk Sabri Ahmad. Datuk Sabri Ahmad dilantik pada 15 Julai 2010 menggantikan Datuk Muhammad Baki bin Saleh, ya. Sebelum tu Muhammad Baki. Jadi dua syarikat ni ada dua orang director sahaja. Pada 31 Disember 2010, modal berbayar Felda Global Ventures North America Sdn Bhd ialah 50 juta ringgit Malaysia, ya. Ini dalam bentuk saham biasa, ordinary shares. Makna dia saham ni saham yang membawa undi, ya. Boleh mengundi dalam lembaga pengarah dan boleh mengundi dalam syarikat, ya. Sementara dalam bentuk terbitan saham keutamaan atau preference shares. Preference shares ni pelaburan dalam syarikat yang tidak ada kuasa mengundi, ya. Preference shares. Preference shares ni yang besar yang dilaburkan oleh Felda di dalam syarikat-syarikat di Amerika ini, iaitu berjumlah 1,222,596,900. Maknanya 1.2 bilion. Jadi 1.2 bilion yang dilaburkan di anak-anak syarikat di Amerika ini adalah dalam bentuk preference shares yang tidak mengundang kuasa mengundi di dalam syarikat, di dalam membuat keputusan syarikat. Aktiviti Federal Global Ventures North America Sdn Bhd adalah sebagai syarikat pegangan pelaburan, ya. Aktiviti pelaburan dan perniagaan dijalankan melalui anak-anak syarikat yang dimiliki di Amerika dan Kanada. Jadi saya katakan dia adalah syarikat pegangan pelaburan. Aktiviti-aktiviti perniagaan dijalankan di bawah anak-anak syarikat yang ada di Amerika, ditubuh dan diperbadankan di Amerika. Berdasarkan penyata keuangan di audit, pengaudit dia ialah juruaudit dia ialah PricewaterhouseCoopers, ya. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2010, syarikat Felda Global Ventures North America Sdn Bhd telah beli 800,000 unit saham biasa kelas B di dalam syarikat Twin Rivers Technology Holdings Incorporated in America pada harga 125,400,000, iaitu pada harga 1,567.50 sen sesaham. Harga saham tu yang dibeli nampak mahal lah, ya.
dia beli 80,000 saham di dalam syarikat Twin Rivers Technologies Holding Incorporation in America. Harga sesaham ialah RM1,567.50 dan total atau jumlah kos pembelian itu ialah RM125,400,000. Itu kedudukan dia. Nanti kita timbulkan persoalan-persoalan di akhir perbincangan kita lah, pembentangan ini. Pembelian dibayar dengan menukar pinjaman tetap yang telah diberikan oleh Felda Global Ventures North America Berhad kepada Twin Rivers Technology Holding sebelum ini. Ini adalah kes di mana pinjaman yang diberikan oleh Felda kepada syarikat Twin Rivers digantikan dengan saham-saham biasa. Jadi, dia hapuskan hutang itu diganti, tak ada melibatkan cash, suntikan tunai yang baru. Ya. Twin Rivers Technology ialah sebuah syarikat, ya, pegangan pelaburan juga. So di bawah dia ada anak-anak syarikat. Di samping Twin Rivers Technology Holding Limited, Felda Global Ventures North America juga memiliki 100% saham dalam syarikat Felda Global Ventures North America US LLC Limited Liability Company. Di samping beli saham di dalam syarikat Twin Rivers Technologies, Felda juga tubuhkan satu syarikat pegangan di Amerika yang diberi nama Felda Global Ventures atau nanti saja Felda Global Ventures North America US LLC Limited Liability Company, ya. Itu bermakna, ya, di Amerika ni Felda memiliki dua anak syarikat, ya. Satu Twin Rivers Technologies Holding, satu lagi Felda Global Ventures North America US LLC, ya, dua. Rangkaian anak-anak syarikat Felda Global Ventures North America melalui mana ia menjalankan pelbagai aktiviti di Amerika Utara diringkaskan dalam jadual 1. Nanti saya bagi jadual ni, ada 8 anak-anak syarikat semuanya. Jadi saya bagi tahu lah, lepas ni, ya, dalam ni. Apa yang nak saya tekankan di sini ialah prestasi syarikat, ya. Dalam 2 tahun kebelakangan ini, syarikat di Amerika ini tak pernah syarikat Felda Global Ventures North America sendiri tak pernah isytiharkan dividen. Makna dia tak ada untung lah, ya. Bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2010, syarikat Felda Global Ventures North America Sdn Bhd kerugian sebanyak RM27,576,023. Jadi untuk tahun yang berakhir pada Disember 31st 2010, Felda Global Ventures North America Sdn Bhd rugi dia lebih kurang 28 juta, ya. 27.6. Ini kerugian dia. Selain daripada suntikan modal atau suntikan dana dalam bentuk equity participation di dalam Twin Rivers Holding Berhad, Felda juga beri pinjaman kepada anak-anak syarikat itu. Pinjaman yang diberi adalah seperti berikut, ya. Saya nak pinjaman berjangka iaitu term loan tranche A diberikan kepada Twin Rivers Technology Canada berjumlah RM146,736,116. Saya akan beri butir-butir ni, ya. Tujuannya lah untuk working capital dan sebagainya. Pinjaman ini is fully secured lah, ya, yang pertama ni. Pinjaman yang kedua ialah pinjaman berjangka term loan tranche B kepada TRT atau Twin Rivers Technologies Canada juga, ya, berjumlah RM49,398,400 untuk modal kerja. Ini unsecured loan, ya. Lagi satu, dia bagi pinjaman taraf rendah
iaitu subordinated loan, ya. Sekian tak faham. Secured maknanya dia ada collateral dia lah. Kalau saya beli kereta, kereta itu menjadi collateral kepada pinjaman tu, dia jadi selamat. Kalau saya tak bayar, saya rampas kereta awak, you see? Ya, kalau awak tak bayar sampai ada secure. Ini pinjaman yang tak secure ialah pinjaman yang tak ada apa-apa collateral, ya. Cagaran tak ada, ya. Pinjaman taraf rendah. Pinjaman taraf rendah ini adalah dalam bahasa Inggerisnya subordinated loan. Ini adalah pinjaman yang taraf dia rendah. Bayar loan yang lain-lain dulu, tapi ini bayar kemudian. Kalau ada duit dia lagi, tak ada tak payah bayar. Itu kedudukan dia. Ini diberikan juga kepada Twin Rivers Technologies Canada. Jumlah dia 213,030,600 ringgit, ya. Pinjaman kredit berterusan, revolving credit, juga kepada Twin Rivers Technologies Canada, 46,311,000, juga untuk modal kerja, tak bercagaran atau unsecured loan juga. Yang keenam, pinjaman bertaraf rendah. Yang kelima, pinjaman berjangka atau term loan. Ini diberikan kepada Federal Global Ventures North America LLC, ya, sebanyak 58 juta lebih. Nanti saya bagi tahulah, ya. Yang keenam, pinjaman taraf rendah atau subordinated loan kepada Federal Global Ventures North America USA LLC, 139 juta. Jadi jumlah pinjaman yang diberikan oleh Feda pada anak-anak syarikat dia di Amerika dan Kanada adalah sebanyak 653,393,597. Ini adalah satu jumlah yang amat besar, yang merupakan satu ketirisan daripada wang tunai yang Feda ada. Ini adalah salah satu sebab kenapa wang tunai yang dimiliki oleh Feda telah merosot begitu ketara sekali. Kesimpulan daripada analisis saya mengenai laporan audit PricewaterhouseCoopers ke atas akaun Federal Global Ventures North America ialah Feda telah melabur dana melebihi 1 bilion di dalam syarikat-syarikat berkenaan, dan anak-anak syarikatnya di Amerika dan Kanada sejak Oktober 2007. Ya, dia dah melabur di Amerika ni sejak 2 Oktober 2007, dan jumlah pelaburan sekarang ini telah meningkat kepada melebihi 1 bilion, 1.3 bilion sebenarnya, ya. Jadi berdasarkan dua pengukur prestasi, ya, satu untung rugi, dua sebab dia bagi pinjam kepada syarikat-syarikat di Amerika tu, kita nak tahu syarikat ni bayar tidak balik pinjaman sebagaimana mereka sebagaimana yang telah disebut di dalam terms condition of the loan, ya. Ini kalau ini gagal, maknanya syarikat ni prestasinya tak memberangsangkan, ya. Jadi kesimpulan yang kita buat daripada analisis ini ialah berdasarkan dua pengukur prestasi sahaja, iaitu syarikat rugi, dan yang kedua, pinjaman yang diberikan kepada anak syarikat gagal dibayar balik mengikut terma yang telah dipersetujui. Ini membayangkan, ya, syarikat yang ada di Amerika ini tidak berprestasi tinggi. Mungkin prestasinya boleh dipersoalkan, ya. Apa sebab prestasinya boleh dipersoalkan? Satu, syarikat rugi sebanyak 27 juta. Yang kedua, pinjaman-pinjaman yang diberikan jumlahnya melebihi 600 juta tadi tidak dibayar balik, ya, telah tertonggak. Berapa telah tertonggak? Jumlah pinjaman yang jumlah repayment, ya, yang telah tertonggak, yang tidak dibayar adalah saya nak sebutkan kepada tuan-tuan di sini, ialah 58 juta, ya, pinjaman sepatut dibayar tiap-tiap suku tahun, quarterly, tetapi tidak pernah dibayar sejak 2007, tak pernah dibayar. Jadi dia tertonggak 58 juta. Masih tertonggak, dan yang kerana dia dah tertonggak lama, Feda telah ambil keputusan supaya pinjaman yang tertonggak ini, yang tak boleh dibayar oleh syarikat-syarikat di Amerika ini, ditukar menjadi loan pula, ya. Patut loan tu dibayar tetapi tertonggak. Apa yang Feda buat, jumlah yang tertonggak itu ditukarkan menjadi
pinjaman pula kepada syarikat-syarikat berkenaan di Amerika. Ya. Itu yang kedua. Ya. Dan yang ketiga, yang seterusnya, di sana ada juga pinjaman lain yang tertonggak yang dikatakan due from subsidiaries. Due from subsidiaries ni jumlah dia melebihi, nanti saya tengok ya. Due from subsidiaries ini melebihi due from subsidiaries ini adalah juga pinjaman yang patut dibayar balik tidak dibayar balik berjumlah 48 juta ya. Dan sebahagian besar daripada pinjaman ini telah tertonggak lebih daripada 1 tahun, berjumlah 12 juta. Daripada 48 juta itu tadi, 12 juta tertunggak melebihi 1 tahun ya. Itu kedudukan. Jadi kesimpulan kita ialah 1, ya, dia rugi. 2, hutang tidak mampu dibayar oleh subsidi Amerika itu. Ini membayangkan bahawa prestasi syarikat-syarikat berkenaan tidak memberasakan langsung dan tidak memuaskan ya. Kita mau soal lah, tanya ya pihak berkuasa, khasnya Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab ke atas FEDA ini. Persoalan pertama ialah kenapakah FEDA Global Ventures North America Sdn Bhd menjadi rugi dalam tahun berakhir Disember 31, 2010 berbanding tahun sebelumnya ya? Kenapa dia rugi? Kita juga tak tahu apa asasnya FEDA Global Ventures North America Sdn Bhd membeli saham teknologi Twin Rivers Technology Holding pada harga yang amat tinggi, RM1,597.50 setahun. Apa asas dia? Dia kena bagi tahu asas umum, apa asas dia. Yang ketiga, apakah status pembinaan kilang crushing and refinery di Kanada? Adakah kilang itu telah siap, telah beroperasi, telah mulakan bisnes atau belum? Kita nak tahu ya. Yang keempat, sebanyak hampir 200 bilion disuntikkan ke dalam FEDA Global Ventures North America US LLC. Apa tujuan suntikkan dana yang begitu besar kepada syarikat di Amerika ini ya? Saya sebut tadi FEDA telah tubuhkan satu syarikat di Amerika, iaitu FEDA Global Ventures North America US LLC. Dia suntik hampir 200 million duit kepada syarikat tu. Apa guna dia suntikkan itu? Kita nak tahu. Yang kelima, pembayaran balik pinjaman berjangka lewat, tak dibayar langsung. Apa sebabnya? Ya? Yang lain-lain soalan ada di dalam itulah. Ya? Tapi yang mustahak yang kita nak tanya sekarang, kerana ini pelaburan luar negeri, kita nak tahu juga adakah kerugian itu disebabkan juga oleh kerugian dalam kadar pertukaran asing. Ya? Dia labur dalam duit Amerika dan duit Kanada. Apakah sebahagian daripada kerugian itu disebabkan kerugian di dalam foreign exchange? Ini kita nak tahu. Dan kalau kerugian itu dalam bentuk foreign exchange, berapa rugi foreign exchange? Inilah bahayanya, risiko dia melabur di luar negeri kalau kita tak pandai untuk menjaga risiko atau apa yang dikatakan sebagai foreign exchange risk. Jadi last kali kita nak tahulah ya, berapa orang rakyat Malaysia yang bekerja di dalam syarikat di Amerika itu, kerana syarikat yang di Amerika itu dipunyai hampir 100% oleh FEDA. Adakah rakyat Malaysia juga diberi peluang untuk sama-sama mengurus syarikat itu, atau pengurusan syarikat itu diserahkan 100% kepada Amerika? Ini satu keadaan yang mungkin bahaya, kerana kalau tidak ada wakil FEDA di dalam syarikat-syarikat berkenaan, di sana akan wujud kelemahan. Satu, kelemahan monitoring, ya, kelemahan memantau, dan kelemahan pengurusan. Syarikat, pengambil keputusan dalam syarikat diserahkan bulat-bulat kepada pegawai-pegawai Amerika, dan kita tak tahu apa keputusan yang diambil. Ini tak wajar berlaku ya. Bila kita buat pelaburan besar di Amerika syarikat, kita mesti ada orang yang Malaysia sendiri melibatkan diri di dalam mengambil keputusan. Kalau tidak, kemungkinan syarikat tidak dipantau dengan betul, kemungkinan penipuan akan berlaku ya. Itu yang kita nak dedahkan.